Okay. So, hari tu kita berhenti sampai ni example B ni. Logarithm, example 4, question B. Okay. So, yang ni saya suruh you all buat sendiri. Ada yang dah hantar kat saya dan jawapan dia betul. So, kita try tengok dulu. Ni lah. Sekali imbas bagaimana nak buat. Rasanya macam ada orang yang tak buat. Betul tak? Okay. Exponent to X. Kejap Okay. Exponent to X minus 3 exponent X plus 2. Okay, so first of all, yang dekat sini, dekat sini ni, kita kena pecahkan dululah. Okay, so you got exponent X, lepas tu letak 2 dekat luar. Yang lain tak payah buat apa-apa. Okay, dah nampak macam tu dan barulah kita let. Sebab bila kita let, nanti awak senang nak gantikan eksponen X tu terus. Awak nampaklah sebenarnya dia adalah kuasa 2. Eksponen X tu kuasa 2. So kita let U equal to eksponen X. It doesn't matter you nak pakai huruf apa, U ke Y ke, tak kisah. Janji jangan X lah. Sebab X is your variable. Okay. A boleh, B boleh. Ikut awak lah. Okay. So, kita akan dapat U squared tolak 3U tambah 2 sama dengan 0. And then, kita settlekan this one, dapat apa? U awak. Solvekan dia. Equation. U akan ada 2 nilai. Apa yang pertama dan apa yang kedua? 1 dan 2. 2 dengan 1. Okay, thank you. 1 and 2. Okay, so ingat, kita bukan nak cari nilai U, kita nak cari nilai X. So, kita gantikan balik. U is equal to exponent X. So, dia akan ada 2 equation kat sini. Exponent X equal to 1 and exponent X equal to 2. So, bila kita nak settlekan eksponen, macam saya cakap hari itulah, you boleh pakai log, tapi you kena ingat you pakai log base E. Okay, ataupun kita panggil ln. So, saya akan letak ln both side supaya saya dapat turunkan X ke bawah. Okay. Dan kat sini ln eksponen X sama dengan 2. So, X bawa turun, ln E is equal to 1. So, X sama dengan ln 1. Dan kat sini X akan sama dengan, yang ni saya lupa nak letak ln pula. Ln 2. So, X sama dengan ln 2. So, ln 1 is equal to? 0. Yes, 0. Okay, kosong. Okay, and then? Kenapa 0? Tekan kalkulator lah. Ya Allah, budak ni. Macam mana Macam mana? Yang sebelah log tu kan ada ln tu. Sebelah log. Oh, ni. Baru aku Tak. tahu. Saya Semua pakai log, alamak. semua log 1 sama dengan 0. Yes, awak kena tekan dekat sebelah tu. Sini log ni. Dia kalau kita pakai log pula, macam mana pula? Kalau log base E, kena pakai log. Base E, so Log yang atas ni. Base awak kena tukar. Lagi leceh lah. Awak nak tekan Okay, calculator tu. So memang kita pakai ln. Okay, lepas tu kita kena recheck. So recheck. Dua-dua kita terima ataupun tidak. Cuba awak recheck. Kalau X sama dengan 0. Right hand side sama dengan berapa? Left hand side sama dengan berapa? Left hand side kena sama dengan 0 lah. Right hand side tu. Eksponen 0 dapat 1. 1 tolak 3 tambah 2. So dapat. Okay. Okay, sepatutnya awak dapat 0 lah. Kat sini dan kat sini sama. So right hand side, left hand side sama. So 0 kita ambil. ln E tu memang hilang. Log E 1. Oh, ln E Dia 1. macam log. Dia macam log 10.
Sebab base sama dengan tu sebelah. Okey, kalau ln 2 dapat tak kosong? Awak tekan exponent, dapat Okey, so kalau dapat, maksudnya x sama dengan ln 2, right hand side, left hand side samalah. Okey, so kita accept. So dua-dualah kita accept. So jawapan awak akan dapat kosong dan ln 2. Tak ada yang kita reject. Okey, itu adalah penghabisan untuk equation. Sekarang kita nak masuk inequalities. Okay. So inequalities kalau dalam bahasa Melayu macam kawan awak cakap tadi, ketaksamaan. Ketaksamaan. Okay. So kita ada 3 jenis untuk inequalities yang first part ni. Okay. Ada linear, quadratic or rational. Okay. Rational ni kita panggil sebenarnya macam fraction lah. Okay. Awak ada atas dan bawah. Maksudnya contoh x tolak 1 per 2x tambah 1. Macam tu lah. Okay. Dia fraction. Kuadratik macam biasalah. X square tambah 3x tolak 4. Less than 0 misal kata. Kalau ini misal kata greater than 0. Linear tak ada kuasa dekat x. So contoh x tolak 2 kecil sama dengan 0. Macam tu lah contoh dia. Okay. So kalau linear, kita akan make x as the subject. Nanti awak terus dapat settlekan awak punya inequalities tu. Kalau quadratic, dia ada 2 cara. Sama ada you nak pakai graphical boleh, algebraic pun boleh. Okay. Algebraic ada lagi 2 cara. Yang ni pun boleh pilih. Either you nak pakai real number ataupun table of sign. So nanti saya akan tunjukkan dua-dua contoh dan awak pilihlah yang mana awak rasa lebih mudah untuk awak. Okay, untuk rational, rational dia hanya boleh di-solvekan menggunakan algebraic sahaja. Means dia tak boleh pakai graphical. So graphical kat sini dia tak boleh pakai graphical lah. So Madam, apa tu graphical? Graphical yang ni lah. Macam ni. Nanti saya ajar kejap lagi. Ni saya baru nak ni je. Grafik nanti kejap lagi saya ajar. Yang awak kena lukis graf. Lepas tu tengok dia atas ataupun kat bawah. Kalau dia lebih besar ambil yang atas. Kalau dia lebih kecil ambil yang bawah. Benda tu lah. Okay. So kalau dekat matrik ni. Biasanya saya akan suggest you all guna algebraic je terus. Sebab dia boleh guna untuk semua jenis soalan. So grafik tu biasanya kita tak pakai lah. Cuma saya akan introduce lah kejap lagi. Awak dah belajar pun di masa sekolah. So kita nanti antara real number ataupun table of sign yang sebenarnya kita akan pakai. Sebab dia boleh pakai kat kuadratik, dia boleh pakai dekat rational. Dia tak pilih kasih lah. Kita nak yang adil kan. So kita ambil yang boleh solvekan untuk semua jenis soalan. Okay, contoh. Ini linear, okay? X awak tak ada kuasa. So, kita akan letak X sebelah kiri. So, bila kita letak X sebelah kiri, 2X tambah 4X. So, you got 6X. Greater or equal to 1. So, you boleh terus settlekan. Linear sangat senang lah. Dia terus settle. Dia tak payah pakai method pun. Tak payah pakai graphical ataupun algebraic. Sebab dia boleh settle terus. Terus dapat dan inilah jawapan awak. Okay. Kalau yang ni pula kita kena expand dululah, masuk dalam bracket. So you got 3x tolak 6 tambah x lebih besar daripada 8 tolak 4x tolak x. And then kumpulkan x di sebelah kiri. So bila kita kumpulkan 3x tambah x dapat 4x. 4x tambah dengan 4x dekat sebelah sini. So dapat 8x tambah lagi dengan x. So dapat 9x. Dan nombor semua pergi sebelah kanan. 8 tambah 6. So jadi 14. So X awak akan jadi 14 over 9. Terpaling senang. Ini memang terpaling senang lah untuk inequality. Sebab kita tak payah guna apa-apa method. Kita solvekan je. Okay. Boleh kita move the next part? Boleh. Okay. Bila ada begini pula, dia ada 3. Tadi dia ada 2 je side. Kiri atau kanan. Ni lah kiri atau kanan kan. Tapi tiba-tiba kat sini dia ada kiri, tengah, kanan.
So, awak settlekan dulu part by part. Saya tekan sebelah kiri dulu, lepas tu saya tekan sebelah kanan dan nanti kita akan combinekan dia. Okay, kalau macam ni 2x tolak 2 darab 4, 8 tolak 2x. Okay, yang pertama adalah less or equal to x plus 3. Okay, ni yang pertama. Yang kedua pula, sebelah sini. Okay, 2x tambah 5x tolak 5. Tapi ingat awak baca daripada sini. Maksudnya kita bukan baca less than. Kita akan baca greater than x tambah 3. Kalau tak nak confuse, Kalau tulis X tambah 3 dulu salah? boleh je. Kita buatlah macam kawan awak, tak nak confuse. So kita buat je lah x tambah 3 lebih kecil daripada 2x tambah 5x tolak 5. Okay. So saya settle dulu nombor 1 yang warna merah ni. So 2x tolak 2x hilanglah x awak. Negatif 8 less or equal to x tambah 3. So negatif 8, negatif 3, negatif 11. Okay, dah dapat macam ni lah. X lebih besar atau sama dengan negatif 11. Okay, saya ni balik, salin balik je. Nak bagi x sebelah kiri. Dan untuk yang ni pula kita dapat mana hijau? X plus 3 less than 7x tolak 5. So nanti you got, saya letak x sebelah kanan supaya dia positif. Okay, so kita dapat 3 tambah 5, 8 dan kita akan dapat x sama dengan 4/3. Tapi x is greater than 4/3. Okay. Disebabkan dia berada dalam satu benda ni. Dia ada satu garis ni. Okay, so hubungan dia adalah N. Saya pakai warna biru. N. So bila hubungan kita N, kita akan ambil kawasan yang intercept. Kalau dia terpecah, maksudnya dia terpecah ada satu case, lepas tu ada another case. Dia tak digabungkan. Ni kita panggil bergabung. Bila dia bergabung, kita panggil dia N. Dan dia adalah intersection. Okay, so kita kena gabungkan yang pertama dan yang kedua ni. Saya letak dalam satu garis nombor 1 untuk negatif 11, lagi 1 4/3. Okay, yang pertama tadi awak ada negatif 11 dan ke kanan. Okay, yang ni yang pertama, warna merah. Yang kedua kita ada 4/3 dan ke kanan. So sini tak ada hitam sebab dia tak termasuk. Dan kita nak intercept. Ni intercept. So kita akan ambil kawasan yang ini. Ni bila kita nak combinekan answer. Okay. So dapat jawapan awak is 4/3 sampai infinity. Jawapan last madam dalam garis number tu lah. Oh. Macam tu lah. Okay. Or awak boleh juga tulis sebagai x lebih besar daripada 4/3. Either one. Yang Yang ni tapi kena buat dalam solution set ni. Kalau tak buat garis number tu madam boleh? Maksudnya? Tak buat number line tu. Oh, kalau awak dah terror, boleh je. Jangan salah je lah. Saya kenalah tunjukkan. Tapi saya saja awak buat lah. Supaya awak tak tersalah tempat awak lorik. Sebab kita takut awak tersalah lorik kan. Kadang-kadang ada orang pecahan ni, ini yes lah obviously. Awak boleh nampak negatif 11 lagi kecil daripada 4/3. Kalau dia
tiba-tiba dua-dua fraction ada je orang yang tersalah tempat. Yang kecil dia letak kat belakang. Yang besar dia letak kat belakang. Tu biasa terjadi ya. So kalau awak confused dengan dia punya nilai untuk pecahan ni, yang ni sebab ada satu bukan pecahan, satu pecahan kan. Lepas tu yang ni negatif lagi pun. You tekan calculator lah. Convert to decimal. Baru nampak yang mana besar, yang mana kecil. Kalau salah tempat, awak punya jawapan salah nanti. Okay, inilah yang tadi saya cakap dengan kawan awak. Interval form ataupun solution set. So, kita ada dua cara nak tulis. Okay, kalau interval form, begini. Dia ringkas. Tapi kalau awak rasa awak nak tulis as solution set, awak kena tulis in set form macam ni, penuh. Tak boleh just, tak boleh ni tak ada, tak boleh Kalau awak tulis X lebih besar daripada 4/3 je. Kalau macam ni salah, tak boleh. Sebab dia bukan solution set. Okay, samalah dengan ni, -3 sampai 3. Yang ni, macam ni. Kalau saya memang lagi suka interval form lah. Sebab lebih senang untuk saya. Saya malas nak tulis banyak-banyak X lah. Betul nak ada less than lah. Macam tu saya malas. Saya suka lagi interval form lah. Tapi ikut awak lah. Kalau awak rasa awak suka solution set, boleh je pakai solution set. Okay. Kita pergi kepada ini graphical method Okay, yang ni dah masuk kuasa 2. So, settlekan dulu kuasa 2 ni. Kita letak semua sebelah kiri. So, 3x square tolak x square. Awak dapat 2x square. 2x tolak x. So, dapat x. Tolak 3, tolak 3. Tolak 6. Kau ni. Tolak 3, tolak 3. So, kita dapat negatif 6. Okay. And then, kita akan factorize dia. Okay, so factorize awak akan dapat apa? Apa awak dapat? 2x square tambah x tolak 6. Tolak betul? 1.5 dengan 1/2 negatif 2. So maksudnya Negatif 3/2, 1.5 is 3/2 dengan negatif 2. So kalau saya letak in factor, dia akan jadi 2x tolak 3, x tambah 2. Okay. Okay, so tengok kita ada dua benda kat situ. Dia ada dua roots lah. So negatif 2 dengan 3/2. So negatif 2 kat belakang dan 3/2 dekat depan. Okay, lepas tu awak buatlah ni senyum. Kenapa senyum? Sebab awak punya ni positif. Okay, ingat kenapa dia senyum? Sebab dia positif kat sini. Kalau kat sini negatif 2x square, then awak kena dapat graf masam. Macam tu lah. Okay. So, dah buat graf senyum dan kita tengok kita nak kawasan yang less or equal. Yang ini less or equal. So, bila less or equal, kita akan ambil di bawah graf. So, graf dekat sini lah. Kat sinilah grafnya. So, jawapan saya akan jadi negatif 2, 3/2 dan ada equal. So, sini termasuk, sini pun termasuk. Macam itulah kalau kita buat graphical method. Tapi ingat, graphical method hanya boleh selesaikan only solve kuadratik sahaja. Okay, only solve kuadratik. Rational tak boleh. Okay. Tapi kalau jawapan untuk less than pula, macam mana pula? Kalau less than, apa less than? Ini less than lah. Tak ada equal. Kalau tak ada Less equal than ni dia. lah. Awak punya ni jadi macam ni. Kalau Open. bigger than, Bigger dah ambil atas ni. So Okay. jadi lain lah.
So kalau ambil atas maknanya Negatif infinity sampai negatif 2. Lepas tu union. Union macam ni. 3/2 sampai infinity. Saya rasa kat sini nanti dia akan tunjuk. Jadi kita tengok yang ni. Okay, yang ni X square tambah 2X. Saya terus je tolak 15. Semua orang pandai kan? Mesti dapat tangkap punya. Senang je ni. Kat sini terus. Okay. Ni, factorize dapat apa? X sama dengan 3 dan Negatif 5. negatif 5. Negatif Oh. 3. Okay. Thank you. Very good. X plus 5 dengan X tolak 3 lah dia punya factor. Okay. So saya akan letak negatif 5 di belakang, 3 di depan. Okay. Yang kecil letak belakang. Yang tu besar letak depan. And then again we have positive here. Okay. Dah di nombor 4 pula dah. Positive here. So kita akan dapat senyum. So ingatlah kalau positif, biasa kita akan senyum lah kan. Kalau negatif, then awak akan masam lah. So, kita senyum dan kita nak lebih besar daripada kosong kat sini. Lebih besar atau sama dengan kosong. So, bila lebih besar, maksudnya kita kena ambil yang atas. So, kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kita ambil semua yang atas. So, jawapan awak akan jadi negatif infinity sampai negatif 5 dan kita tengok ada equal sign. So maksudnya ada close bracket. Tapi jangan lupa infinity tak boleh close. Infinity always open. Okay, and then union. Ni kita panggil union. 3 close tapi infinity tak boleh close. Awak kena open dia sebab dia bukan nombor. So macam tu lah untuk greater than. Madam, kenapa kat luar? Luar luar. Sebab kita nak yang kena dengan graph. Kalau kat sini nanti, kat sini doesn't make sense ni. Kita nak yang kena dengan graph. Garis ni yang kena dengan graph. Maksudnya garis paksi yang kena dengan graph. Sini yang kena dengan graph awak. So kat sini lah. Madam, nak tanya kalau tulis macam X less than negative 5, comma X more than 3 boleh tak? Awak kena buat dalam bentuk solution set tadi yang saya cakap. Awak tak boleh just macam tu je. Dia kena tulis macam ni. Kena X. tulis X dot dot lah. Lepas tu Okay. X lebih kecil atau sama dengan negatif 5. Dan kalau macam ni sebab sini O ni. So kita kena letak O. X lebih besar atau sama dengan 3 dan tutup solution set tu. Dia kena macam ni. Dia kena penuh. Sebab tadi dia dah bagi tahu yang solution ni type of solution kita hanya ada 2 cara ini. Kalau macam ni je awak tekan, awak tulis salah. Dia mesti kena ada depan ni dan juga ada set. Okay. Okay, kita tengok this one. Okay, ni kalau, ni tadi graphical ni graphical method. Okay, ni real number line. Kalau kita pakai real number line untuk kuadratik, okay. So, kita ada step. Saya panggil step dia FARSPA. Okay, FARSPA. Okay, apa itu FARSPA? Okay, FARSPA is yang pertama, dekat sini F is factorize. Ini memang tetap step dia memang kalau pakai real number line, step dia tetap. Walaupun dia bukan kuadratik means rational, you akan pakai step yang sama lah. Okay, and then yang kedua is assume greater. Okay, yang ketiga real number line. Yang keempat sign
Okay, nanti kita letak sign dekat real number line tu. Yang kelima, product of sign. Dan yang keenam terakhir adalah answer. Okay, so yang kita pakai dia punya tu adalah F, A, R, S, P, A. Okay, supaya awak tak tertinggal walau satu step pun. Okay, so first soalan ni kita perlu simplify dululah. 2x square tolak 3x tolak 5. Yang ni semua saya bawa pergi sebelah sana. Okay, so dia jadi negatif. Dan ingat, saya baca daripada sini ke sini. So saya akan buat sebagai lebih besar atau sama dengan kosong. Okay, kalau tak nak confuse, awak boleh je mula awak buat 3x tambah 5 tolak 2x square. Lebih besar, lebih kecil atau sama dengan kosong. Dan awak ni balik. Susun balik. Nanti awak akan dapat benda yang sama ni. Saya buat shortcut. Okay. Dah dapat this one, kita nak kena factorize. So factorize kan 2x square tolak 3x tolak 5 dapat apa? 5/2 -1. Negatif 1. Thank you. So saya akan dapat 2x tolak 5 dan x tambah 1. Okay, untuk factor dia. Okay, factor settle. Assume greater. Okay, assume greater means kita punya factor tu kita ambil factor tau. Sebab tu sekarang ni saya sentiasa tulis factor ni. Sebab kita nak ambil factor tu yang kita akan letak dia sama dengan lebih besar atau sama dengan tu. Kita bukan ambil roots. Okay, untuk real number ni lah untuk FASPA ni. So saya akan ambil factor yang pertama 2x tolak 5 greater or equal to 0 dan juga x tambah 1 greater or equal to 0. Maksudnya factor pertama greater or equal to 0, yang kedua pun greater or equal to 0. Kat sini kebetulan yang ini memang positif. Memang lebih besar atau sama dengan. Kalau kat sini less than, misal kata kat sini less than pun, untuk step yang kedua, always assume dia greater. Ni always. Okay? Kita memang always assume dia greater. Walaupun dia kat sini less than. Kita bukan ikut sign ni. Kita bukan ikut sign dia kat sini. Tapi kita memang assume greater. Okay. So madam, yang nombor 2 ni memang semua tak kisah dah kalau contoh kalau dia ada single, contoh dia kecil, nak tambah ke sama dengan ke? Ke kalau kecil jadi besar? Kalau dia kecil je lah. Janganlah tambah sama dengan. Oh, just kalau dia tak ada sama dengan. Dia je lah. Just assume dia besar je lah. Assume greater. Bukan kita assume dia greater and equal. Kita just assume dia greater. So untuk yang ada sama dengan ni depend on your question. Kalau question you ada sama dengan, then you kena letak sama dengan. Tapi kalau question you tak ada sama dengan, kita tak boleh letak sama dengan. Nanti jawapan kita lari. Okay? Okay madam. Okay, untuk real number line, kita akan buat satu number line. Okay, lepas tu kita ambil root. Root yang tadilah yang awak buat negative 1 dengan 5/2. Okay, so yang ini dua-dua sebab kita dah assume greater. So memang dia akan pergi ke kanan sahaja. Dia tak akan pergi ke kiri. So yang ini ada sama dengan, so dia akan pergi ke kanan dan ini pun sama, ada sama dengan, so ingatlah putih hitam. Kalau dia tak ada sama dengan, putih lah. Okay, inilah real number line awak. Okay, ini real number line. Okay, lepas tu yang ni sign. Sign ni kita letak dekat atas garis. Kalau garis awak positif, kalau garis ada garis, kita letak positif. So sini positif, sini positif. Kalau tak ada garis ni, tak ada garis ni, tolak. Ada garis, positif balik. Kat sini dua-dua tak ada garis. So, dia tolak. Okay, itu sign. Tak perlu ingat, tak perlu ingat pula. Awak just tengok je. Ada garis, positif, letak ke atas garis itu. Tak ada garis, letak je negatif. Okay. And then untuk P pula,
product of sign. Okay, product of sign kita akan darabkan kita punya sign yang kita dah tulis dekat atas tu tadi. So product of sign kita akan letak di sini ya. Sini, sini dan juga sini. Semua part. Okay. So dekat sini kita akan nampak negatif darab negatif. So you got positive. Negatif darab positif, you got negative. Positif darab positif, you got positive. Okay, itulah product of sign. Setiap part kena letak. Okay, dah dapat that one. Kita nak dapatkan answer. So nak dapatkan answer, kita based on our question ni. Okay, yang inilah. Yang ni balik. Kita tengok dia punya sign tu apa. So kalau kat sini saya nampak sign dia nak lebih besar atau sama dengan. Maksudnya lebih besar lah dia nak. Bila dia nak lebih besar means kita akan ambil kawasan positif. Kalau dia lebih kecil means awak akan ambil kawasan negatif. Dia macam tu je. Okay, so ini yang menunjukkan kita ambil positif ni. So, jawapan kita akan jadi, saya pakai interval form, negative infinity sampai negative 1, close bracket, union, close bracket 5/2 until infinity. Okay, sebab kat sini hitam, dekat sini pun hitam. So, kita kena pakai close. Okay, itulah real number line. Contohlah kan, kan kuadratik kan AX square kan. Macam cikgu dulu ajar, dia negatif. So dekat real number line tu, yang bahagian luar jadi negatif. Yang bahagian? Kan ada Luar? plus minus plus tu kan. Itu dia ikut dekat AX kuasa 2. Nanti awak pening nanti. Saya takut awak lupa je. Sebab tu kita pakai yang step nombor 2 ni, assume greater ni. So, every question macam mana pun awak punya awak punya equation, awak memang akan pakai step yang sama. So, awak tak perlu nak fikir lah. Dia nak ikut yang situ ke yang tak payah. Dia pakai step yang sama je. Alright. Kalau macam tu nanti awak kena fikir pula. AX square dia tengok dia punya ni. Okay. Dan settle lah this one. Ni ada lagi. Yang ni table of sign pula. Okay. Method yang ketiga untuk settlekan apa ni nama dia? Kuadratik ni. Okay. So kalau method ketiga ni table of sign pula. Dia punya cara. First samalah. Awak kena factorize. 2x square tolak 3x tolak 5 lebih besar atau sama dengan kosong. Ni sama dengan yang atas ni tadi Okay, benda yang sama. Cuma dia nak tunjuk method yang lain. So, bila kita factorize, tadi awak akan dapat 2x tolak 5. Dan juga x tambah 1. Okay, so kita punya roots is 5/2 dan juga negative 1. Okay, so kalau kita pakai table of sign, awak kena buat table lah. Itulah table of sign kan. Okay, kita kena buat table ni. Buat table ni. Okay, lepas tu, dekat yang first column, awak akan letak factor dia. Okay, factor yang pertama, 2x tolak 5. Factor yang kedua, x tambah 1. Dan yang terakhir ni, kita kena letak product factor tu. Okay. Lepas tu dekat setiap garis ini. Okay, garis ini. Ini. Saya letak kat mana? Kalau saya suka letak dekat. Boleh lah. Kita ikut je lah. Okay. Dekat sini, okay, kita mula dengan negative infinity sampai akhir infinity. Okay. Dan yang dekat sini kita tengok awak punya faktor ni. Negative 1. Mula dengan yang lebih kecil dan lepas tu faktor yang kedua.
Kalau awak ada 3 faktor, maksudnya misal kata saya ada faktor -1, -3 dengan -3 lah dulu nanti 5. Okay, misal kata. So saya punya kolom akan lebih lah. Sebab mula negatif infinity, lepas tu -3, lepas tu -1, lepas tu 5, lepas tu baru infinity. Okay, dia depend on your roots dekat situ ada berapa. Kalau roots you ada lebih daripada 2, then awak punya kolom akan bertambah. Macam tu lah. Dia mesti mula dengan negatif infinity. Lepas tu pergi kepada roots yang paling kecil. Second terkecil. And then paling besar. Lepas tu pergi infinity. Dia mesti kena ikut tu lah. Apa kita nak panggil? Daripada negatif infinity sampai infinity. Okay. So kena senaraikan semua roots yang ada. Okay. So kita letak kat situ. Okay, so sekarang dekat sini apa yang awak kena letak is antara negatif infinity sampai -1, ambil satu nombor yang paling senang. Jangan ambil -1, tak boleh. Dia mesti di antara. So ambil nombor yang paling senang. Apa? -2. -2. Kalau -1 sampai 5/2? Kosong. Kalau 5/2 sampai infinity? 2. 2 ke? Taklah, 5 bahagi 2. 3. Okay, so kita substitute dekat X yang ada di sini. So kat sini awak substitute -2. Kita tengok dia dapat sign apa. So kalau 2 darab -2, you dapat -4. -4 tolak 5, you dapat -9. So kat sini negatif lah. Okay, kalau kosong dapat -5. So kat sini negatif lagi. Kalau 3 pula, 2 darab 3, 6. Tolak 5. Dapat 1. So 1 is positive. Okay, sama juga dengan X tambah 1. Awak kena masukkan -2 dekat X. So kita akan dapat -1. -1 pula dah. Negatif. Okay, kalau nak letak dia punya tu pun boleh lah awak letaklah kat atas ni. Supaya awak ingat. Kosong tambah 1. Macam mana nak dapat tu -2, 0, 3? Saya kata ambil nombor yang berada di antara negatif infinity sampai -1. Kat sini Random ambil lah, di antara ni. Tak kisah ambil nombor tapi dalam range tu. Dia kena ambil dalam range yang kita nak ni lah. Kalau Tak yang faham. pertama, kalau yang kolom pertama ni, saya akan ambil nombor antara negatif infinity sampai -1. Maksudnya kurang daripada -1. Ini untuk kolom pertama. Kalau kolom kedua, saya akan ambil nombor yang antara ini. -1 sampai 5/2. Kalau Okay, untuk apa yang Kalau kolom bukan ketiga, 0 boleh lah. boleh lah, tak kisah. Janji you tak ambil 5/2 dan you tak ambil -1. Dia mesti di antara. Okay. Kalau you ambil -1 atau 5/2 dekat kolom kedua, you akan dapat kosong. Bila kosong kita tak tahu dia punya sign is positive or negative sebab kosong is neutral. Sebab tu je sebenarnya. Kita pilih di antara nombor-nombor yang lain. Okay. Lepas tu yang ini you akan dapat positif juga. Okay, untuk yang ni product of sign dia sama macam real number line tadi. You just darabkan je. Yang ini darab yang bawah. Okay, atas darab bawah. So dapat positif. Atas darab bawah dapat negatif. Atas darab bawah dapat positif. Okay, produkkan dia. Okay, lepas tu kita tengok balik soalan awak. Soalan awak dia nak lebih besar atau sama juga dengan real number line tadi. Awak akan ambil kawasan yang positif kat sini. Dah dapat kawasan positif. Madam last So, line tak faham. Last line. Ah. Darab je. Kenapa Yang ni darab ni. Darab. Darab atas, darab bawah. Oh, okay. Nanti you dapat lah positif, negatif, positif. Macam mana Madam dapat yang negatif, dapat darab negatif tu? Macam mana nak dapat ni? Tadi kan kita dah masukkan negatif 2 ni. Dekat dalam awak punya ni, X. Tengok jawapan tu. Okay. Dapat negatif positif. Kalau negatif Tengok negatif, sign yang awak dapat. Okay. So lepas tu sebab kita nak lebih besar atau sama dengan kosong, awak akan ambil positif punya produk. Dah dapat positif punya produk. Tengok kat sini. Negatif infinity ni kan. Negatif infinity ni ada kat sini dengan kat sini. Saya pakai interval form.
Sebab awak punya soalan ada sama dengan, so dekat -1 mesti kena close. Okay, lepas tu yang ni tak ada sebab kita tak nak pilih. Kita unionkan dengan, kita ambil yang sebelah sini pula. 5/2 close dan juga infinity kena open. Itulah jawapan kita. So sama je dengan yang tadi, cuma tadi tak buat table, tadi buat real number line. Sekarang kita buat table. Itu je. So depend on you rasa you nak pakai yang mana. Kalau real number line tadi, dia ikut step. Dia tak perlu awak nak masukkan nilai untuk awak test. Awak letak je kalau ada garis positif, kalau tak ada garis negatif. Itu untuk real number line. Tapi kalau table of sign, you kena pilih satu nombor di antara mereka and then you kena test dia dapat negatif ke dia dapat positif. Itu je lah beza antara dua ni sebenarnya. So ikut you lah you nak pakai yang mana. Boleh kita decide sekarang sebab nanti lepas-lepas ni saya akan pakai satu je method. Dia number line lah. Nama lain. Lebih senang. Nama lain. Okay, kita boleh kata semua orang setuju dengan number line. First bar. Yang jadual Okay. middle jadual. Jadual kau pakai table of sign. Kau seorang je nak pakai table of sign. Line. Table. Line. Table. Jadual. Siapa nak table dia buat sendiri lah. Fast senang. Pas-pas susah. Jadual baru faham. Lagi nak buat jadual. Kalau table tak perlu ingat step. Step awak tu senang je. Memang ingat fast part je. Tak susah itu banyak. Cuma table of sign ni saya nak bagi awak ni lah, careful dekat sini lah. Dekat apa awak test tu. Jangan salah ambil nilai. Salah ambil nilai kat sini. Dekat sini semua salah ni. Jawapan awak akan salah. Sebab awak kena calculate kat sini. Awak kena calculate dia. Nilai awak berapa. Madam. Okay, Yang jangan set careless kat situ lah. Yang mana? Yang 3 tu kalau tukar 2 nanti dia punya sign jadi negatif kan? 3 kalau tukar 2 yang mana? Yang 2 tak boleh lah sebab dia bukan berada di antara 5/2 sampai infinity. Dia mesti kena lebih besar daripada 5/2. Tengok dah nampak dah orang tak reti nak kira ke pecahan ni. 5/2 kau dapat berapa? 5/2. Kan dapat 2.5. Mana boleh letak 2? Nampak tak orang nak pakai table of sign? Jangan salah kau pilih. Itulah masalah table of sign. Kalau awak salah pilih nombor kat sini lagi kecil daripada dia punya ni, memang akan salah lah awak punya jawapan. So careful lah siapa nak pakai table of sign tu je. Okay, example 4 dia suruh awak try buat. Okay, dia kata kat sini saya tunjuk dia punya atas je lah. Nanti awak try buat lah. Awak cubalah try pakai table of sign ataupun real number line. Yang mana awak rasa lebih okay. Okay. Dia kata dia punya length 3x. And width dia 5/2x. Okay, find the value of x such that the area of the rectangle. Okay, dia kata area kat sini area of the rectangle is always greater than its perimeter. Maksudnya kita kena ambil greater daripada perimeter. Maksudnya dia punya inequalities jadi area lebih besar daripada perimeter. So macam mana kira area? 3x darab 5/2x. Okay. 3x darab dengan 5/2x. Perimeter macam nak kira? 6x tambah 52 tambah 52x, 3x tambah 3x. So 3x tambah 3x saya tulis 6x je lah. Tambah 5/2x tambah lagi 5/2x. So inilah yang you kena solve kan. Menggunakan inequalities. Okay. So nanti awak akan dapat 15x square over 2. Dengan 5/2 dapat 10/2. So dapat 5x. 6 tambah dengan 5. So awak dapat 11x. Okay, inilah awak solvekan benda ni. Gunalah either awak nak guna real number line ataupun table of sign. Jawapan dia sepatutnya awak dapat x lebih besar daripada
22/15. Okay, ini jawapan akhir. So nanti try. Yang ni sebab dia kuadratik pun boleh je pakai graphical pun. Tapi ingatlah graphical tak boleh pakai untuk ratio ni nanti. Yang example 9 ni ratio. Okay. So saya buat masuk sikit pasal ratio. Sikit je nak bagi ni je. Overview. Okay, ratio ni macam ni lah yang saya kata tadi. Dia in term of ni. Pecahan. Okay, pecahan. So dia adalah lebih kecil atau sama dengan kosong, lebih besar atau lebih besar je ataupun lebih kecil je. Okay, dia pecahan. So dia ada notes kat sini. Untuk ratio, jangan lupa awak tak boleh cross multiply. Itu syarat dia. Okay, jangan cross multiply. Or multiply both sides with QX because the sign of QX might be positive or negative. QX yang bawah lah denominator. Okay, jangan buat benda ni. Dia maksudnya tak boleh cross multiply, dia tak boleh juga awak nak darabkan dengan pembawah. Tak boleh. Ia adalah kesalahannya sangat besar. Okay. Okay, lepas tu rewrite the inequalities with 0 on the right. Maksudnya always kita pindahkan. Kalau dekat sebelah kanan awak bukan kosong, ada nilai kat situ, 2 ke apa, awak pindahkan semua pergi sebelah kiri. Itu dia punya syarat. Okay. So contohnya macam ni lah. Okay. Nampak kat sini. Kanan awak ni bukan kosong. So kita kena jadikan dia kosong. So nak jadikan dia kosong kita kena bawa dia pergi sebelah kiri. Dan jangan cross multiply. Jangan darab dengan X semua benda. Tak boleh. Okay. Sebab ini bukan equation. Ini inequality. So apa yang kita boleh buat hanya satu je. Which is 1/X tolak 4X. Less than 0. Equate denominator dekat sebelah kiri. Equate bukan cross multiply. Ni equate. So equate kita akan dapat 1 tolak 4x square over x less than 0. Dan lepas tu awak kena factorize yang atas. Okay, tengok kat sini saya nak bagi sedikit ni lah. Sebab kat sini kalau kita tengok awak punya quadratic is negative. Saya tak suka nak letak negatif, nanti confuse dengan awak punya cara nak settle. So always tukar negatif kepada positif. So macam mana nak tukar? Soalan ni saya nak jadikan dia 4x square. Okay, bila saya tukar ni jadi positif, yang 1 dia akan jadi negatif. Yang bawah tak berubah. Jangan ubah apa-apa. Okay. Dan yang ini je yang berubah. Daripada lebih kecil, dia akan jadi lebih besar. Sebab saya darab negatif. Boleh? Kita just pindah je lah kan. Saya darab negatif kat sini. So, sign dekat sebelah kiri berubah. Dan inequalities berubah. Kat sini saya tulis lah darab negatif. Okay. Tapi ingat yang berubah hanyalah yang atas. Jangan ubah yang bawah sekali. Yang bawah tak berubah apa-apa. Yang berubah yang itu, yang ini dan juga ini sahaja. Okay? Yang saya highlight itu sahaja yang berubah. Change Kenapa sign. nak kena tukar tu? Sebab saya tak nak dia negatif kat sini. Nanti awak punya jalan kerja akan berubah. Akan kena ni lah. Awak kena ingat something. Dan saya tak nak lah. Nanti awak lupa. Dalam exam biasanya akan lupa. So kita ni je, stick je. Biar dia positif kat situ. So sekarang, sebab nanti dia punya equation, dia punya jawapan akan ambil benda yang lain. Macam dia tak mengikut kita punya norma biasalah. Dia ada ni. Tambah-tambah lagi dia punya ni. So kita biar ni je. Selaras, okay? So dah dapat this one, awak kena factorize dia. So 4x square tolak 1. Kita factorize, kita akan dapat 2x. 2x lah kan? 2x tambah 1 dengan 2x tolak 1. A tambah B, A tolak B. Dapatlah benda tu. Okay, ni factorize dia.
over dengan X lebih besar daripada kosong. So sekarang kalau pakai FASFA, kita mulakan kita punya step yang pertama di sini lah, dekat F ni. Inilah factorize-nya. Okay, ni yang kita factorize kat atas tu. So dah step pertama dah settle. Untuk step yang kedua, awak assume greater. Kita akan assume 2x tambah 1 lebih besar daripada kosong. Lepas tu 2x tolak 1 lebih besar daripada kosong. Semua faktor kita akan assume greater. So ada 3 faktor lah. 1, 2 dan 3 kat bawah. Okay. So nanti awak akan dapat X lebih besar daripada negative half, X lebih besar daripada half dan X lebih besar daripada kosong lah. Kita tak berubah. Okay. Buat real number line. Buat real number line. So tengok yang mana lagi kecil? Negative half. Lepas tu yang kedua kosong. Lepas tu half. Okay. Lepas tu nanti kita akan tengok dia tak ada sama dengan. Semua pergi ke kanan. Sebab dia semua dah assume greater. Okay, lepas tu ingat ada garis letak positif. Tak ada garis letak negatif. Negatif, negatif, negatif. Dan kita ini dah masuk S dah. Lepas tu product of sign. Darabkan je awak punya sign dekat atas tu. So darabkan negatif darab negatif positif. Positif darab negatif dapatlah negatif. Kat sini dapatlah positif. Kat sini negatif balik. Kat sini dapat positif balik. Macam tu lah. Okay. Untuk answer nak pilih. Okay, answer kita depend on your original. Original kita dekat sini sebab tadi I dah ubah. Okay, from less than menjadi greater than. So kita punya original adalah di tempat F ini. Inilah original awak. Okay. Original equation. Di tempat F awak. So dekat sini kita tengok dia nak lebih besar daripada kosong. So original saya nak lebih besar daripada kosong. Ni original saya. Ingat dekat FASFA punya. Dekat F punya. Ni. F punya sign. Inequalities tu. So bila saya nak lebih besar, so saya akan ambil sini dan juga sini. So awak akan dapat nilai negatif 1/2 sampai kosong sebab dua-dua putih, so kita dapat open bracket. So 1/2 sampai infinity. Dah duduk open. So inilah jawapan dia untuk ratio. Yang lebih besar tu kena ambil sekali sebelum ke? Belum ke? Lebih besar ambil sebelum apa? Kan lebih besar daripada kosong. Lepas tu kena ambil positif kat sebelah kosong tu sekali ke? Lebih besar daripada kosong, positif kat sebelah kosong. Positif kat sebelah kosong yang mana? Kat sini negatif. Sebelah dia tu. Sini. Belakang ni. Kena ambil sekali ke? Ni saya ambil ni. Saya punya jawapan memang saya ambil. Ni kan positif, tempat dia kat sini. So ini lah. Yang hijau. Lepas tu yang kawasan ni positif kat sini untuk kawasan sini. Kena ambil antara. Gabungkan. Madam, nak tanya yang ketiga metode yang X lebih besar daripada kosong tu. Bukan 1/X lebih besar dari kosong kah? Tak, kita ambil faktor je. Jadi kita yang ambil first tu abai je lah. Dia memang kat bawah tapi kita ambil faktor. Faktor dekat numerator dan faktor dekat denominator. Kita bukan ambil di expression. Madam, kenapa yang X yang bawah tu memang equal besar kosong walaupun di pecahan dia akan jadi satu juga kita pecahkan yang yang X mana? Besar kosong. X besar kosong tu. Kita ambil daripada walaupun di pecahan, just kita buat kita buatkan dia jadi satu samaan equation. Mana ada equation? Ini equation. Soalan dia sama macam hijam tadi. Sama je. Ni kita ambil faktor je. Kita ambil faktor dekat sini. Kita bukan ambil 1/X. Kita ambil faktor dia je. Faktor dekat pengangka dan juga faktor dekat penyebut.
So kalau faktor dekat pengangka awak ada 2x tambah 1 dengan 2x tolak 1. Untuk faktor dekat penyebut awak ada x. Saya ambil faktor. Jangan ambil 1 over x. Okay. Okay, siapa yang dah tu boleh leave dah pukul 2.59. Saya rasa semua orang pun boleh leave lah. Nanti kan kau lambat pergi ke line next. Okay, thank you class. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Guna jadual.